Okey, kita mulakan kelas kita lah ya dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi hari ni cikgu saya nak sambung yang pengiraan yang semalam lah ya. Lepas tu kita kalau sempat kan kita buat lagi satu soalan lah. Okey, ni daripada penyata mengira modal. Okey, ni jadi jumlah. Sekejap saya masukkan ni satu. Ke bawah. Okey, sebab yang ni saya jumlahkan semua aset dapat tak sama dengan saya 41755? Boleh respon tak? Saya nak tahu saya seorang-seorang apa ni. Tengah kira. Okey. Alright. Dapat cikgu. Dapat Okey, liability dapat berapa? RM8,300. Okay. Tapi ni sebab dia tolak kan, kita letak tanda negatif lah. Okay, jadi sini awak kena tulis sama ada modal akhir ataupun modal pada 31 hari bulan 12 lah. 31 hari bulan 12 tahun 20X8 betul ke? Betul. Kalau tak ada, ada pernah ada tahun tu ada amount tak ada nama dia ni, awak hilang markah. Jadi tolong hati-hati Cikgu, tak boleh buat modal kerja ke? Modal kerja lain. Modal kerja ialah aset semasa tolak liability semasa. Sekarang ni kalau modal, dia aset tolak liability. Dia ambil kira yang semua tu. Modal akhir ke? Yang ni modal akhir ataupun modal pada 31 Disember. Dua-dua terms tu kita terima. Modal kerja tak boleh. Modal kerja ialah sebab dia cuma aset semasa tolak liability semasa modal kerja. Sekarang ni hanya modal. Modal dia aset tolak liability. Maknanya dia consist juga aset bukan semasa dengan liability bukan semasa. Okey, jelas tak Ika? Jelas cikgu. Okay. Anyway, it's a good question lah, soalan yang bagus kan. Sebab awak rasa macam benda tu awak ragu-ragu, awak tanya. Bagus. Dapat tak sama dengan saya dia punya modal 31 Disember ni? Dapat cikgu. Okey, kita terus pindahkan ke inilah tadi yang modal akhir dekat penyata mengira untung rugi pindahkan ke sini.
Okey, sekarang kita nak kira dia punya untung bersih dengan rugi bersih pula ya. Okey, yang ni kita tambahkan. Yang ni pun kita jumlahkan dulu dia punya modal awal dengan modal akhir. Kita letak tanda negatif. Cikgu nak tanya kenapa ambilan dia tambah? Bukan biasa tolak ke? Okey, awak ingat tak formula yang saya ajar minggu lepas tu? Sekejap ni saya buka satu Jamboard. Okey, kalau dalam equity pemilik okey, dalam equity pemilik dekat PKK. Dalam PKK, okey, apa yang ada dalam dia tu iaitu modal awal. Setuju? Kan? Dia start dengan modal awal. Lepas tu kalau ada modal tambahan, kita tambahlah. Alamak, kenapa dia hilang pula? Macam mana dia boleh pergi terus ke situ? Okey, modal tambahan kalau ada. Lepas tu kita tambah untung bersih. Lepas tu dia tolak ambilan. Kita dapat modal akhir. Okay, ini basically apa yang ada dalam equity pemilik dekat PKK. Okay, saya tulis short form dia. Modal awal ni sebagai MAW. Modal tambahan ni MAT, kan modal tambahan. Untung bersih ni saya tulis sebagai UB. Ambilan ni sebagai AMB ataupun A lah. Manakala modal akhir saya tulis MAK Okey, saya tukarkan dia kepada yang panjang. Iaitu tadi kita tengok MAW iaitu modal awal tambah dengan modal tambahan tambah dengan untung bersih tolak dengan ambilan dapat modal akhir. Okey, tapi sekarang ni ini kita kalau dalam equity equity pemilik kita nak cari modal akhir. Sedangkan sekarang ni kita nak cari untung bersih. Okey, dalam untung bersih ni kita nak cari yang ni. Jadi untuk cari untung bersih ni kan apa yang kita buat iaitu modal akhir. Saya pindahkan yang lain-lain ni ke seberang sini. Okey, jadi apa lagi? Modal akhir tambah ambilan dulu. Okey, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Jadi kalau nampak sekarang kat sini, ambilan ni dia dah jadi tambah. Sebab kita nak cari untung bersih. Okey,
Jelas tak Eka dengan penerangan saya? Oh, faham cikgu. Kan? Minggu lepas saya ada terangkan tapi mungkin awak tak ingat kot. Lah ni kita refresh balik kan. Lepas tu apa tadi? Untung bersih. Bila kita record tak lengkap ni, kita tak boleh buat akaun perdagangan dan untung rugi yang lengkap kalau ikut kaedah perbandingan yang kita tengah belajar sekarang ni lah. Okay. Jadi cara dia ialah kita buat macam ni lah. Kita nak cari untung bersih sebab maklumat kita tak ada kan. Kita bayar bil berapa, kita tak ada bil. Atau sama ada kita memang tak simpan ataupun mungkin ianya musnah dalam orang kata banjir ke apa kan. Jadi kita tak tahu berapa dia punya untung bersih, berapa dia punya ni apa benda semua. Tak ada beli bil dia berapa dah kita dah bayar gaji kat pekerja pun tak ada. Rekod dia tak ada. Jadi cara yang dia buat ialah macam ni lah nak cari untung bersih dia. Okay, saya patah balik dekat sini. Jadi sekarang ni nak cari untung bersih dia ni, kita tolak lah kan. Kita tolakkan. Dia sekarang ni kalau tengok dia dah negatif dah. Bila dah negatif, nama dia bukan lagi untung bersih tapi nama dia dah jadi rugi bersih. Sebab kalau tengok sekarang ni yang bawah lagi besar kan. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya penyata mengira untung rugi ni? Boleh? Cikgu. Ya saya. Tak faham lah. Tak faham kat mana? Ni siapa? Boleh saya tahu siapa ni? Amirul. Okey, kat mana yang awak tak faham? Daripada awal. Tak faham daripada awal sebab hari tu tak datang, tak tahu pasal apa. Okey, sekarang ni awak tahu tak kita tengah jawab soalan yang mana? Tahu. Okay, tahu Pusat 21. Alamak, saya nak terangkan dengan awak daripada awal. Macam mana sebab nanti orang lain semua dah ni. Cikgu. Ya. Kejap. Amirul, kalau macam tu nanti habis kelas awak stay back, kita bincangkan balik soalan ni daripada mula dengan awak je. Boleh? Kesian kawan-kawan yang lain daripada awal pula. Boleh cikgu. Okey. Okey, ya Eka. Eka kita tak buat cara biasa tu sebab tak ada hasil dengan belanja ke? Kita kan macam saya cakap tadi, awak nak kira berapa kadar bayaran pun selalu kita tengok rekod daripada bil kan. Sekarang ni bil dia pun tak ada. Kalau misalnya gaji pun berapa voucher tu pun mungkin dah hilang. Mungkin ataupun orang ni tak simpan. Kan macam saya cakap rekod tak lengkap ni. Dia tak simpan tu sama ada dia memang tak ada pengetahuan untuk simpan benda-benda tu. Kan? Macam orang tak pernah belajar akaun tiba-tiba nak berniaga. Dia beli barang tak mana dia letak bil dia. Betul tak? Jadi dia tak simpan bil. Jadi macam mana dia nak tahu dia beli barang selama ni berapa? Jadi bila dia tak tahu, dia tak ada dia punya dokumen tu, dia tak boleh rekod dalam dia punya ledger berapa dia dah beli, berapa dia dah jual. Benda tu tak ada. Jadi sebab tu dia tak boleh sediakan akaun perdagangan untung rugi yang macam kita dah biasa sediakan. Tapi ni ikut kaedah perbandingan. Ada lagi satu kaedah, nama dia kaedah analisis. Kita masih lagi boleh buat orang kata apa? Akaun perdagangan untung rugi. Tapi ada maklumat-maklumat tertentu yang awak kena cari. Okay, tapi yang tu saya tak nak sentuh dulu. Saya sentuh yang ni dulu. Iaitu kaedah perbandingan. Okey, saya menjawab tak soalan awak, Eka? Oh, bolehlah cikgu. Sebab kita tak ada rekod. Kan, kalau macam kita tengok dekat koperasi, apa dokumen semua kita simpan. Jadi kita boleh buat ledger, kita boleh ni, kita boleh sediakan. Kan sebab kita dah belajar masa form 4 tentang apa kitaran perakaunan, betul tak? Kita refresh sikit lah ya yang form 4 ya. Dia bermula daripada dokumen, betul tak?
Dia beli barang, dia kena simpan dokumen. Dia jual pun kena simpan apa dokumen dia. Lepas tu dia bayar bil untuk perniagaan dia, dia pun kena simpan bil-bil tu. Apa lagi? Dia mungkin ada terima apa-apa commission. Dia kena simpan receipt ke apa dan whatsoever lah. Okay, daripada dokumen ni, okay, daripada dokumen ni, tengok proses kedua kita masuk dalam buku catatan pertama. Buku catatan pertama ni kalau awak tengok ialah apa dia? Yang jurnal khas, jurnal am, buku tunai runcit yang awak dah belajar semasa tingkatan 4. Okey, saya minta maaf saya tak dapat nak pergi satu-satu sekarang, insya-Allah. Nanti sekarang kita buat kerja khusus, sambil tu kita buat ulang kaji. Okey. Lepas tu kita tengok lagi, lepas buku catatan pertama, kita perlu sediakan leja. Leja ni yang kita buat macam accounting tu. Berapa baki bawah-bawah dia, berapa baki hantar bawah dia, berapa yang dia belanjakan untuk akaun dia tu. Ni semua masa tingkatan 4 dulu dah belajar. Tapi sekarang ni kita nak buat, kita memang tak sempat. Saya akan bila masuk belajar sikit-sikit, saya akan terangkan juga sikit-sikit. Nak terangkan daripada awal, nanti sekarang kita tak ada masa. Okey, lepas leja kita dah buat, kita tutup akaun, kita kena buat imbangan duga. Satu ID je lah. Okey, imbangan duga, lepas tu ada pelarasan. Pelarasan ni yang biasanya maklumat tambahan tu lah ya. Pelarasan, lepas tu imbangan duga selepas pelarasan. Kita buat imbangan duga sekali lagi. Okey, lepas tu barulah kita buat tutup akaun. Dan akhir sekali ialah penyata kewangan. Penyata kewangan ni lah yang akaun perdagangan untung rugi serta PKK. Maaflah tulisannya terlampau cantik. Okey, ini dia punya cycle sebenar dia. Tapi kadang-kadang tak semua orang yang berniaga dia ada pengetahuan asas tentang akaun. Kan kadang-kadang orang berniaga kat pasar malam, dia jual ayam percik ke apa ke, dia tak pernah belajar akaun. Jadi mana nak datang dia nak simpan dokumen, dia beli ayam atau apa benda semua. Lepas tu beli bahan-bahan serai ke apa benda, dia tak simpan dokumen. Ataupun kadang-kadang orang ni simpan dokumen, mungkin kedai runcit dia ada simpan dokumen, dia beli, dia jual apa semua ada. Tapi mungkin disebabkan banjir, benda ni semua musnah. Kan, dah banjir, kita nak korek macam mana, bendanya memang dah tak ada. Jadi satu cara kita nak cari untung bersih dia, kan macam saya cakap, awak sebagai accountant, orang ni datang pada awak, cik saya tak tahulah macam mana nak cari saya punya untung ni, saya nak bayar cukai, kan nak bayar income tax, saya nak bayar zakat. Jadi kita nak tahu, dia nak tahu berapa untung dia. Jadi awak sebagai accountant, kan takkan dah masa tu, cik punya dokumen tak lengkap, kita orang tak boleh nak sediakan ni. Itu menunjukkan bahawa macam awak tak profesional. Kita tak boleh kata terus tidak. Jadi satu cara untuk kita cari untung rugi, untung atau rugi perniagaan ni, inilah kaedah dia. Ikutkan dia memang tak tepat. Kan kalau nak tepat memang kena ada dokumen semualah. Tapi sekurang-kurangnya awak adalah dapat sikit-sikit dia punya, orang kata anggaran dia lebih kurang berapa untung rugi dia. Okey, jelas ke tidak? Jelas cikgu. Boleh sekarang boleh ikut Alright, kita pergi balik pada tadi. Tadi siapa? Amirul tadi, saya harap awak pun sambil cuba catch up. Okay. Dalam soalan tu Amirul, dia nak kita buat penyata mengira modal. Jadi penyata mengira modal, formula dia asset tolak liability. Ini dah memang kat dalam buku tu pun ada. Okey, lepas tu dia nak penyata mengira untung rugi. Penyata mengira untung rugi macam saya ajar tadi ni lah.
Okey, dekat sini. Tadi Amirul faham tak yang ni saya terangkan ni tadi Amirul? Faham sikit. Okey, sebab kadang-kadang kalau dalam peperiksaan kan, kadang awak pun tak hafal formula ni. Kan modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan sama dengan untung bersih atau rugi bersih. Mungkin awak terlupa. Jadi bila awak terlupa, awak boleh tulis balik macam ni lah. Sebab ini saya rasa sepatutnya awak dah ingat lah. Di mana kita nak cari dalam ekuiti pemilik iaitu modal awal. Kalau ada modal tambahan, awak tambahkan. Okay, lepas tu tambah untung bersih, tolak ambilan, dapat modal akhir. Ni saya susun balik cara panjang, dia dapat macam ni lah formula dia. Untuk mengira untung bersih nilai yang jadikan kat depan. Jadi kita susun balik. Jadi modal akhir, ambilan ni tadi tolak. Bila kita bawa ke sana, dia jadi tambah. MAW, modal awal dengan modal tambahan. Tadi ni dia tambah. Bila kita pindahkan sana, dia jadi tolak. Boleh Amirul? Boleh cikgu. Okey, tak apa. Nanti kalau tak faham ke, nanti boleh tanya lagi Okey, alright. Jadi inilah penyata mengira untung rugi. Dah dapat ni, kalau negatif bermakna kita rugi. Awak jangan terus potonglah tadi yang modal yang tadi apa nama dia untung bersih potong. Tinggalkan rugi bersih saja. Jangan bagi pemeriksa pula yang kena teka. Awak ni sebenarnya dapat untung bersih ke rugi bersih. Potong yang mana tak berkenaan. Okey? Okey, ini tadi bawa pula ke dalam PKK ni Ni PKK kita. Bawa turun dekat ekuiti pemilik. Masukkan dekat sini. Sekejap saya masukkan amount dia Okey, ni ekuiti pemilik dekat PKK. Okey, disebabkan dia rugi, ni saya kena betulkan lah. Dia jadi tolak. Dia jadi rugi bersih. Modal tambahan semalam saya lupa nak masukkan 600. Dah? Awak kira tadi terus pindahkan sebab biasanya awak masukkan kat sini ada markah. Jadi sekurang-kurangnya awak dah selamatkan markah yang dekat situ. Okey, boleh ke? Boleh cikgu. Okey, saya pergi ke atas kita nak kira. Perabot ni satu je, dia memang 6685. Tak ada masalah. Okey, kira sekarang ni aset semasa berapa? RM35,070. Okey. Betul. Peruntukan hutang ragu saya tak terjalan kira ke? Ada nombor 4 ni Sorry. Ada kira tapi saya lupa nak letak nombor. Kena letak nombor Jadi orang tahu, pemeriksa tahu mana nak cari. Okey, liability semasa dapat berapa? RM8,300. 8,300 Okey, sekarang dah boleh cari modal kerja. Modal kerja tadi apa formula dia? Aset semasa tolak liability semasa Dapat berapa?
26,770 cikgu. 26,770. Okey, betul. Okey, ni modal kerja ni tambahkan semula ni kita pergi dekat sini. Sini ni tak ada nama. Okey, ini ambil modal kerja tambahkan dengan aset bukan semasa. Dapat? Cikgu, tambah apa tadi cikgu? Yang aset bukan semasa tadi 6685 kita tambahkan dengan modal kerja. Kita dapat amount kat sini. Dapat cikgu. Okay, dapat Okey, kita selesaikan dekat equity pemilik pula. Ni kita jumlahkan LBS tak ada, jadi ni kita bawa turun terus. Okey, sepatutnya awak dapat seimbang tadi. Yang ni dengan yang amount bawah ni dia seimbang. 33,455. Dapat tak? Dapat cikgu. Okey, tahniah. Lagi yang dapat. Cikgu, boleh tak scroll ke atas sikit nak tengok part aset semasa ni? Boleh?
Sekejap Saya kopikan ke tempat baru. Saya edit sikit. Ni saya sharekan dekat dalam group, jadi nanti awak boleh check jugalah. Ni tadi soalan part soalan part muka surat 21. Sekejap Okay, siapa yang tertinggal nanti boleh tengok dalam tu Okay, sekarang ni saya nak bincangkan soalan. Boleh kita bincangkan lagi satu soalan? Boleh cikgu. Tapi ni kalau 15 minit tak sempat, kita agak-agak sampai 11.30 boleh tak? Boleh tak awak luangkan masa sampai 11.30? Kau ada program apa-apa lain? Siapa yang boleh join lah ya. Kita cuba habiskan satu tajuk. Nanti sekarang hari Jumaat kita buat lagi satu soalan. Jadi at least kita ada 3 soalan lah yang kita boleh ni sama-sama
Okey, kita tengok soalan muka surat muka surat 30 iaitu Encik Maven. Kedai runcit Maven. Soalan 5 muka surat 30 Maven. Tahu dapatan. Kenapa? Ha? Dia makan donat. Donat? Mana datang donat? Dia donat yang kecil-kecil tu. Yang ada macam bulat-bulat. Dia sengaja makan ke dia terlupa? Bukan sengaja makan. Masa tu makan ke. Lepas tu orang dah tegur pun dia makan juga lagi. Batal. Dapat hari dah tak puasa. Sebab hari ni tak puasa. Dengan kau pun makan? Lepas tu masa nak puasa. Alah tak makan. Jangan. Kau dah tu bangka dah. Okey. Kita tengok pada soalan Okay, ni soalan dia. Bagi siapa yang tak ada buku, boleh tengok kat sini. Tapi saya rasa kata lagi seorang je kan. Tertutup tadi tak paste. Dah paste. Okey. Jadi berdasarkan soalan ni, saya letak sebelah-sebelah supaya senang nak tengok. Okey, bila macam soalan yang kita jawab yang sebelum ni dia dah ada tapak dia. Tapi soalan yang sekarang ni dia tak ada tapak Kita baru nak buat daripada mula-mula. Jadi kita tengok daripada soalan, dia nak kita sediakan penyata mengira modal pada 31 Mac. Lepas tu dia suruh kita menyediakan penyata mengira untung rugi dan akhir sekali PKK. Okey, jadi kita tengok pada soalan, kita sediakan dulu benda-benda yang dia nak Okey, ni macam tapak saya dah ada penyata mengira modal. Ni saya besarkan sikit supaya dia ada ruang untuk aset. Okey, ni saya punya aset Kemudian ini adalah saya punya penyata mengira untung rugi.
Okey, ni akaun kawalan belum terima ni tak ada. Jadi saya boleh buang lah. Okey, lepas tu dia nak PKK, akaun perdagangan untung rugi ni pun saya buang. Dia nak penyata mengira modal, dia nak penyata mengira untung rugi dan juga PKK. Okey, boleh awak sediakan tapak dulu? Penyata mengira modal, ingat formula dia aset tolak liability sahaja. Kan kenapa dia jadi aset tolak liability? Sebabnya macam ni. Hari tu saya dah terangkan, tak apa saya terangkan sekali lagi. Okey, kita dah belajar dulu sebenarnya masa tingkatan 4, aset sama dengan equity tambah liability. Maksudnya kat sini, aset-aset yang kita ada dalam perniagaan, okey, dari mana kita dapat sumber dia? Sumber dia tu maknanya sama ada pakai duit kita sendiri, kan, pemilik punya iaitu equity, ataupun bila kita punya modal tadi tak cukup, kita mungkin pinjam daripada orang lain iaitu liability. Okey, jadi equity tambah liability. Okey, itu basic dia. Sekarang ni modal dalam equity Jadi sekarang ni macam mana kita nak kira equity ataupun modal? Jadi apa yang kita buat ialah ni aset sama dengan saya tukarkan equity ni kepada modal Jadi sekarang ni kita nak kira modal. Jadi nak kira modal, kita bawa liability ke sebelah sini, jadi dia aset tolak liability. Jadi kita dapatlah modal. Okey, jadi inilah formula dia. Penyata mengira modal, kita ambil saja aset, kita ambil liability. Boleh tak Amirul? Boleh faham? Faham cikgu. Cikgu, sewa prabayar aset juga kan? Betul? Tapak dah siap belum? Jangan buat dulu. Saya suruh siapkan tapak je dulu. Dah. Okey, ini pun tak ada, saya padam ni. Okey, ini boleh isi penuh. Okey, tadi untuk PKK tapak dia aset bukan semasa. Aset semasa, liability semasa, equity pemilik. Ni Kalau ada modal tambahan, masukkan modal tambahan lah. Ni saya masukkanlah satu kolom ni tapak dia. Sini dia punya aset bukan semasa, cost, susut nilai terkumpul okey, yang ni pula dia punya nilai buku. Okey, dah boleh Okey, dalam soalan dia nak penyata mengira modal pada 31 Mac. (20x6). Jadi awak kena hati-hati tengok dia nak modal awal ke modal akhir ni sebenarnya tapi dia nak pada 31 Mac 20x6.
Bila dia nak penyata mengira modal pada 31 Mac 20X6, jadi awak pun kena ambil aset dengan liability pada 31 Mac 20X6 lah. Kalau dekat sini dia nak 31 Mac 20X7, jadi dekat sini pun awak kena ambil aset liability pada 31 Mac 20X7 Boleh? Boleh ikut? Boleh cikgu. Okey, jadi sekarang ni kita ambil aset dengan liability yang pada ni Okey, jadi apa aset dia kat sini? Boleh senaraikan yang mana aset dia, yang mana liability? Yang mana satu aset? Tunai runcit, Betul, tunai runcit lagi. akaun belum terima, Akaun belum terima, betul. inventory, Betul. kenderaan. Kenderaan tu 20X6 sebenarnya tak ada Tak ada. Perabot lah. Okey, perabot dan Sewa prabayar. sewa prabayar. Manakala liability dia overdraft bank dengan akaun belum bayar Okey, perlu ambil kira tak maklumat tambahan? Tak perlu. Tak perlu sebab apa? Masa 31 Mac 20X6 ni benda maklumat tambahan ni belum lagi berlaku. Jadi kita tak perlu ambil kira. Kita terus ni Okey, kita terus buat. Jadi maknanya apa dia tadi? Aset dia iaitu tunai runcit. Tunai runcit dia ialah 240. Akaun belum terima. $4510. Inventory 8870. Perabot dan akhir sekali ialah sewa prabayar. 1250 Liability dia ada dua tadi iaitu bank sebab dia kata overdraft jadi dia adalah liability. 3560 dan juga akaun belum bayar. Cikgu pergi laju sangat ke ni? Sekejap cikgu, slow sikit. Okey. Ni saya buang dia punya ni kat sini supaya dia jadi pendek sikit awak boleh nampak keseluruhan. Jumlah dia biarkan dulu. Biarkan dulu jumlah dia. Ni kat sini modal pun kita tulis 31 Mac lah. Kita ikut tajuk kat atas tadi kan. 31 Mac 20X6. Okey dah.
Okey, dah ke? Dah cikgu. Okey, seterusnya kita pergi balik pada soalan. Okey, kita terus tengok pada maklumat tambahan. Dia kata RM440 daripada hutang pasti tidak dapat dikutip balik. Ni apa benda ni? Dia Hutang lapuk. Ialah hutang lapuk. Hutang lapuk dia efek dekat mana? Penyata mengira untung rugi ni ada efek tak hutang lapuk? Ada tak cerita apa-apa hutang lapuk? Kita kena masuk sini. Tak ada. Tak ada kan? Jadi maknanya kita tak payah usik sini. Okey, kita tengok pula dekat PKK. Dia efek kat mana ni? Ni saya betulkan tarikh dia 31 320 X7 Okey, hutang lapuk di efek kat mana? Aset bukan semasa ada ke kena mengena dengan hutang lapuk? Aset semasa. Aset semasa dekat item nama dia apa? Akaun belum terima. Betul, akaun belum terima. Okey. Ni saya buat jalan pengiraan nombor 1 Okey, jadi saya buat pengiraan dekat sini lah. Satu sini jalan kerja Nombor 1 iaitu apa nama dia tadi? Akaun belum terima. Okey, macam mana nak kira dia punya akaun belum terima? Kita ambil akaun belum terima yang asal iaitu berapa? 3,600. Betul tak? Kalau ikut kat sini. Saya besarkan sikit kalau kurang jelas. Akaun belum terima dia 3,600 Kita ambil amount pada 31 Mac iaitu 3,600. Kita tolakkan dengan tadi hutang lapuk. Hutang lapuk dia tadi 440. Jadi kita dapat jawapan dia berapa? RM3,600 tolak 440. Kita dapat 3,160. Betul tak? Betul cikgu. Okey, saya terus masukkan amount dia di sini. Jalan kerja dia buat kat luar. Okey, setakat ni jelas? Ada apa-apa nak tanya? Cikgu, kena ada gap antara ABS dengan AS ke? Tak, ni selalu saya letak inventory akhir ni. Tapi kalau tak ikut susunan pun tak apa. Tapi yang penting kalau apa nama dia PHR tu mesti betul-betul bawah ABT. Dia tak boleh terpisah daripada ABT kalau PHR. Yang lain tu susunan dia tak ada kisah. Okey, boleh? Dah ke? Okey cikgu.
Boleh ya? Amirul tadi boleh? Boleh cikgu. Okey, saya pergi pada nombor 2. Dia kata pemilik Maven telah mengeluarkan RM180 setiap bulan mulai 1 Januari daripada bank untuk kegunaan sendiri. Okey, jadi kita tengok dia keluarkan RM180 sebulan. Okey, yang ni tadi memang tak ada efek lah ya. Okey, dekat penyata mengira untung rugi ada efek tak yang dikeluarkan duit RM180 tu? Ada. Ya ke? Sekarang ni dia mengeluarkan untuk kegunaan sendiri. Ni apa benda sebenarnya? Ambilan. Dan Ambilan. Jadi ada efek kat sini tak? ada. Ada kan dekat ambilan ni. Okey, jadi saya tulis jalan kerja nombor 2. Saya pergi kat jalan kerja, saya tulis sini ambilan. Macam mana kita nak tulis jalan kira dia ni? Dia kata sebulan dia keluarkan RM180. Jadi? 180/3. Darab 3. Kenapa? Sebab dia ambil dari Januari 20X7. Betul. Siapa tu? Akila Izzati. Akila Izzati. Okey, bagus. Maknanya daripada 1 Januari ke 31 Mac hanya ada 3 bulan. Bulan Januari, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Jadi kita kena darabkan RM180 darab dengan 3. Jadi kita dapat RM540, betul? Betul Cikgu. Okay, jadi saya masukkan kat sini. Amount dia RM540. Boleh ke? Adakah saya pergi terlalu laju? Cikgu, yang jalan kerja tu boleh tak saya asingkan ikut dia punya penyata tu? Awak nak buat penyata untuk ni lain dia punya jalan kerja? Awak namanya nak bawa ke setiap bawah dia ni Dekat kan setiap penyata tu lain-lain. Saya buat lain-lain jalan kerja. Yalah, maknanya penyata mengira untung rugi awak nak buat jalan kira dia kat bawah. Macam tu ke maksud awak? Lebih kurang macam tu. Saya rasa jalan kerja ada baiknya awak letak setempat. Takut cikgu pemeriksa tu tak perasan. Pada pendapat saya lah. Jadi dia pun senang dan pastikan satu lagi ada numbering. Numbering dan juga nama, jadi dia pun nampak ambilan yang dia jalan kerja kat mana dia boleh refer. Okey, dah ke? Ambilan yang ni dah? Okey, kita tengok dekat PKK pula. Ada tak cerita pasal ambilan ni, efek dekat ambilan? Equity pemilik. Dekat equity pemilik, sini amount yang sama. Yang ni tak payah tulis numbering lagi lah sebab benda yang sama je kan. Okey, terus pindahkan 540.
Okey, dah ke? Boleh saya pergi pada soalan seterusnya? Boleh cikgu. Okey, soalan ketiga. Dia kata pemilik membawa masuk perabot bernilai 880 dari rumahnya untuk kegunaan pejabat. Perkara ini dia terlupa nak direkodkan. Okey, sekarang ni dia daripada rumah lah perabot dari rumah. Dia bawa ke pejabat. Ini apa ni sebenarnya? Tambahan. Dia adalah merupakan modal tambahan. Jadi modal tambahan kita tengok. Jadi efek tak dekat penyata mengira untung rugi? Modal tambahan. Ada tak kat sini modal tambahan? Ada. Ada kan kat sini Jadi kita masukkan amount dia. Amount dia tak payah kira ni, direct je. Okay, kita boleh masukkan terus direct lah. 880. Kita pergi pula dekat PKK. Modal tambahan. Ada tak mana-mana dia cerita dia kita kena masukkan? Dia kata tadi bawa masuk perabot 880. Asalnya perabot ada 1850. Tapi sekarang ni dia bawa masuk perabot. Jadi apa berlaku dekat perabot tu? Tambah ke tolak? Tambah. Tambah kan sebab dia bawa masuk jadi perabot dia bertambah. Jadi kita ambil amount dia 1850 tambah 880 Saya tulis sini perabot. Okey, ni jalan kira yang ketiga. Umi tengah mengajar. Boleh tak? Boleh tak tolong hormat? Pergi belakang. Ajak adik sekali ni pergi belakang, Anis. Okey, nombor 3. Sini saya tulis perabot. Okey, jalan kira dia iaitu tadi kita tambahkan 1850. Kita tambahkan sebanyak 880. Jadi kita dapat apa ni? RM2730. 2730 2730. Okey. Jadi ini kita masukkan dekat dalam kos Okey, seterusnya. Dah habis ke? Pasal modal tambahan dengan perabot ni. Ada lagi tak efek kat ni mana-mana? Anis. Tak ada cikgu. Ni modal tambahan ni? Kenderaan kot. Kan? Tak, modal tambahan. Modal tambahan dekat equity pemilik pun kita kena tambah lah kan? 880. Sebab ni merupakan modal tambahan tadi. Kan yang ni pun jangan lupa Alright. Dah Kita pergi pada nombor 5. Kenderaan dibeli pada 31 Mac melalui pinjaman bank dengan tempoh pembayaran selama 5 tahun. Okey. Ada efek tak dekat sini? Penyata mengira untung rugi? Sebab dia buat pinjaman. Ada kena-mena tak pinjaman dengan tadi dia beli kenderaan? Ada apa-apa tak efek kat sini?
Tak ada kan? Betul tak? Sebab sekarang ni pinjaman dia tak ada kena-mengena dengan modal. Okey. Kat sini ada kena-mengena tak? Sebab dia bila dia kata dia beli kenderaan secara apa tadi? Secara Liability bukan liability semasa ke? dekat aset bukan semasa ada efek tak? Tak, kenderaan. Aset bukan semasa kenderaan. Kenderaan lah kan? Yang tadi yang apa siapa? Eka cakap tu kejap lagi kita hold dulu. Sekarang ni kita tengok aset bukan semasa pun ada efek dia iaitu kenderaan. Kita masukkan harga kos dia ialah sorry. Yang ni lah ya, 50,000. Kita masukkan harga kos dia. Seterusnya. Tadi Eka kata kat mana Eka? Pinjaman dia? Liability semasa. Liability semasa ke bukan semasa? Cuba kita baca betul-betul. Bukan. Sebab dia kata tempoh pembiayaan selama 5 tahun. Jadi kita terus masukkan. Sekejap. Saya rasa sepatutnya dua-dua masuk. Dia ada LS, dia ada LBS. Ini yang saya kata pinjaman dia lain macam tu. Ini bab 2 ni. Okey, kalau ikutkan dalam jawapan, tapi saya tak berapa setuju yang dalam jawapan Sebab apa? Sekarang ni kalau dia tak cakap selama berapa tahun, maknanya dia seolah-olah dia tak bagi dia punya tarikh. Apa orang kata? Tarikh matang dia. Tarikh matang tu maknanya tarikh tempoh akhir dia bayar dia punya pinjaman tu. Okey, sekarang ni dia bagi 5 tahun. Okey, macam mana kita nak tahu yang masuk liability semasa dengan liability bukan semasa? Okey, saya tunjuk dekat awak dalam saya punya Jamboard Kalau pinjaman ni sekarang ni dia bagi amount pinjaman dia 50,000. 50,000 ni kalau kita tengok, kalau dia kata dia bayar kena 5 tahun, maknanya setahun 50 bagi 5, jadi bayaran setahun dapat 10,000. Betul tak? Sebab 50,000 bahagi 5 kita dapat bayaran setahun adalah 10,000 setahun. Okey. Ni jawapan saya tak sama dengan jawapan belakang Okey, sebab sekarang ni kita dah tahu dah dia dah bagi tempoh dia. Sebab bila saya tengok pattern dia bila kita jawab soalan-soalan yang trial daripada negeri-negeri, kalau awak boleh detect dia punya tarikh matang, jadi awak kena tentukan berapa dia punya liability semasa dan berapa liability bukan semasa. Kita dah tahu liability semasa kita kena bayar kurang daripada 1 tahun. Betul tak? Betul tak kelas? Manakala yang LBS dia lebih daripada 1 tahun. Setuju? Setuju tak? Yang ni awak belajar dulu masa awak form 4 dulu. Hari tu pun saya ada terangkan. Okey, dalam soalan ni dia kata dia beli pada 31 Mac. Maknanya pada tarikh dia tutup akaun.
Betul tak? Jadi, maknanya pembayaran yang dia kena buat daripada 31 Mac 20X7 kepada 20X8, maknanya setahun 10,000, itu dia masuk dalam liability semasa. Maknanya kat sini setahun, kat sini ni tadi 1 tahun, yang ni selebihnya 4 tahun kan? Sebab jumlah dia ada 5 tahun. Jadi kat sini dia masuk 10,000. Manakala yang dekat sini balance dia lah 40,000. Ada pertanyaan tak? Cikgu tak faham. Okey, saya tunjukkan, tak apa. Saya tunjukkan daripada segi garis masa. Ini 31 hari bulan 3 20X7. Tarikh dia beli kereta tu. Kenderaan ni 31/3/20X7 Lepas tu dia kata sehingga 5 tahun. Maknanya benda ni dia kena bayar 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena berhabis bayar sebelum 31 hari bulan 3 20, katakanlah ni 2017, contohlah Jadi dia ni kena bayar sebelum 2022, iaitu 5 tahun selepas tu. Setuju tak? Betul. Okey. Jadi sekarang ni sebabkan dia 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5. Yang LS, yang masuk dalam kategori LS, saya pakai pen lain sikit. Yang ni je, setahun ni. Ini yang LS. Selebihnya, sebab apa LS? Sebab dia ni ke sini setahun. Kan? Jadi, apa yang dia kena bayar kat sini, dia dikira sebagai liability semasa. Manakala selepas tarikh ni ke sini, dia menjadi kategori liability bukan semasa. Boleh ikut tak? Boleh Eka? Cikgu, kan 20X7 tu dia dah tutup dia punya account. Kenapa kita kena kira untuk LS dia? Ni sebab dia tarikh kira 1 hari bulan 4 lah ni. Sebab dia sebenarnya bezanya 1 tarikh je kan. Sebab dia baru beli. Dia masuk juga tahun 31 bulan 3 2017. Dia sebenarnya tak kira tau. Dia belum bayar hutang ni. Tapi dia baru start beli daripada situ. Jadi saya sebenarnya yang saya nak pentingkan, awak kena kira 5 tahun daripada ni. Jadi dia kena bayar pada 31/3/2022. Okey, yang ni dia tutup akaun pada 31 hari bulan 3 2018. Betul tak? Jadi segala amount yang dia kena bayar antara sini ke sini, kan ni pun 31/3 pun sebenarnya bulan 3 tu dah hujung sangat dah. Okey. Jadi daripada sini ke sini, inilah amount yang masuk dalam liability semasa. Dapat tak point saya Eka? Ke tak dapat juga? Tak. Kat mana yang awak rasa awak kurang ni? Sebab dia cakap 31 Mac 20X7 dah tutup account dah. Tapi kenapa dia kena kira juga dia punya liability semasa? Sebab dia hari, macam mana cakap dia kira daripada tarikh tutup akaun yang ni ke yang ni. Tempoh ni sebenarnya. Dia bukan ni sangat tarikh ni. Dia sebenarnya nak tempoh daripada kita tutup akaun tu Eka. Allah, terpadam. Cikgu, so kiranya ambil untuk setahun je lah. Itu yang masuk liability semasa. Selebihnya dia masuk liability bukan semasa. Tapi yang liability bukan semasa tu kita tak payahlah rekodkan kan? Kena rekod. Oh, kena juga. Oh.
Sekejap lagi saya tunjukkan cara nak rekod. Sekarang ni saya nak ajar awak kenal pasti. Kena tolak kan nanti. Ya, betul. Sekarang ni saya cuma nak ajar awak nak kenal pasti berapa yang masuk LS, berapa yang masuk LBS. Sekejap lagi kita belajar macam mana nak rekod. Tapi sekarang ni dah faham kan? Jadi yang LS ni, awak ambil lah tadi 50,000 bahagi dengan 5 tahun. Kan? Manakala LBS dia 50,000 bahagi 5 tahun darab dengan 4. Sebab sini tadi 4 tahun, yang dalam sini 1 tahun. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok macam mana kita nak rekod. Jadi saya masukkan dekat sini pinjaman. Saya letak jalan pengiraan dia nombor 4 Kita dah tahu tadi jawapannya memang 1,000. Saya masuklah dulu. Okay, jalan kira dia saya tulis kat sini. Pinjaman. Awak tulis sini. LS. Cara pengiraan dia 50,000 bahagi dengan 5 tahun darab dengan 1 tahun. Jadi jawapan dia 1,000. 1,000 ke 10,000? 10,000 apalah saya ni. Sorry. Okey, setakat ni boleh ikut? Dekat LBS pula, saya letak kat sini nombor 5. Pinjaman yang LBS. Okey, 50,000 bahagi dengan 5 tahun. Tapi darab dengan 4 tahun. Jadi kita dapat jawapan dia 40,000. Jadi saya masukkan. Yang ni tadi dah selesai Boleh Saya masukkan dekat LBS. Saya tulis sini pinjaman. Amount dia 40,000. Alright? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, akhir sekali. Kenderaan dan perabot disusut nilaikan 10% setahun atas kos. Okey, kenderaan. Dia baru beli 31 Mac dan kita pun nak tutup akaun 31 Mac. Ada tak dia punya susut nilai? Kita baru je guna sehari. Jadi biasanya kalau guna sehari, dia biasanya 1/12. Dia tak ada 1/365 kecil sangat. Jadi kat sini dia punya susut nilai dia tak perlu kira. Sini kosong lah. Jadi nilai buku dia 5,000 juga. Setakat kenderaan ni boleh faham tak? Susut nilai. Boleh? Boleh cikgu.
Okey, perabot pula. Perabot boleh kira lah sebab dia daripada awal kan. 10% setahun. Cuma kita kena ingat tadi dia masuk perabot ni tadi 1 Januari. 1 Januari pun maknanya 3 bulan je lah kan. Okey, jadi kita kira perabot Okey, yang ni saya tulis dan 4 sebab dia punya susut nilai 4 ke? Nombor berapa? Nombor 6 lah Dan 6. Susut nilai terkumpul. Perabot. Okey, macam mana nak kira susut nilai terkumpul perabot dia? Darab 10%, lepas tu darab 3/12. Dia pecah 2 lah kan sebab perabot yang asal ni dia dah ada pada mula-mula lagi daripada awal tahun. Yang ni awak boleh terus darab dengan 10%. Tapi yang 880 tu kita hanya baru guna 3 bulan. Jadi kita kira terus macam ni lah. Tadi apa? 1850. 1850. Sebab dia kata atas kos kan boleh terus darab dengan 10%. Okey, yang ni yang pertama. Tambah perabot yang kedua. Perabot yang kedua 880 darab dengan 10% darab dengan 3/12. Okay, ada apa-apa nak tanya tak pasal jalan kira ni? Cikgu, yang 1850 tu dia untuk setahun Lepas tu yang 880 tu untuk 3 bulan. Sebab kat sini dia bagi tarikh. Kalau dia tak bagi tarikh, awak tak perlu darabkan dengan berapa bulan. Cikgu, betul ke kalau 1850 tu kita tambah 880, lepas tu kita darab 10%, darab 3/12? Salah. Nanti awak dapat jawapan dia tak sama. Cuba awak test. Kalau yang ni kita dapat 1850 darab dengan 10%, dia dapat 185 kan. Manakala 880 darab 10% darab 3/12. Kita dapat RM22. Jadi kita tambahkan dua-dua tu 185 tambah 22 kita dapat 207. Kalau ambil tadi directly iaitu 1850 tambah dengan 880 kan. Baru awak darab dengan 10%. Awak dapat 273. Sama tak dapat pengiraan dia macam saya? Dapat. Jadi yang kedua ni salah. Sebab apa? Sekejap. 273 ni tadi dah darab 3/12 ke belum? 1850 tambah 880 darab dengan 3/12. Patutnya dapat darab 3/12 Jadi kita dapat 682.5. Betul ke ni? 1850 tambah 880 darab 10%. 273 darab 3/12. Salah kira ni. 68.25.
Tak boleh lah, salah lah. Sebab kalau ikut cara macam ni seolah-olah yang ni awak guna setahun penuh 1850 tapi awak darat juga dengan 3/12. Jadi salah lah. Yang ni tadi full 1850 darat 10%. Yang ni je yang kita darat dengan 3/12 tadi. Okey? Boleh ya Eka? Jadi Oh, sini. boleh tu. Okey, ni jawapan ni 207. Jadi saya masukkan kat sini. Terus kira nilai buku dia. Dapatlah 2523. Okey? Ada apa-apa soalan setakat ni? Okey, jadi kita dah buat semua maklumat tambahan. Jadi sekarang ni kita masukkan amount yang lain-lain. Okey, amount lain-lain tunai runcit 270. Dia dekat aset semasa lah. Ini tadi sebab dia satu je. Dia tak ada PHR. Jadi saya terus letak kat luar. 3160. Kalau ada PHR, jawab letak kat dalam Tunai runcit. $270. Overdraft bank. Overdraft bank dia jadi dekat liability semasa. Tulis bank saja, jangan tulis overdraft bank sebab account overdraft bank tidak wujud. Okay, ni kita masuk 2720. Account belum terima tadi dah. Inventory 9150. Saya masuk sini 9150. Kenderaan dah, perabot dah, akaun belum bayar. Tak ada kurang satu, saya kena masukkan lah ya. Sumbat satu. Akaun belum bayar. $3440. Belanja belum bayar, liability juga. Sorry. Kita tak baca soalan sampai habis. Sorry RM40. Okey, ada apa-apa tak lagi yang cikgu dah tertinggal? Tunai rincit, apa dah, akaun belum terima dah. Inventory dah, kenderaan dah, perabot. Okey, saya rasa semua dah kot. Okey, satu lagi kalau awak tengok modal awal pun tak ada kan. Mana kita nak cari modal awal? Sebab dia tak minta, kita kena tunjukkan jalan kira lah ya. Jadi modal awal nombor 7. Kita tunjukkan jalan kira dekat sini. Saya letak nombor 7 sini Okey, macam ni kita nak kira modal awal dia? Daripada sini, macam mana kira modal awal? Okey, modal awal maknanya modal pada 1 April 20X6. Sama je lah dengan ni 31 Mac sebab amount yang sama kita orang kata jadi hantar bawah, kita bawakan dia jadi baki bawah-bawah. Kan, besok paginya tu. Jadi kita ambil saja kat sini, kita tambahkan aset, kita tolak liability pada 31 Mac ni
Tadi kita dah ada lah kan? Cikgu lalok, astagfirullahaladzim. Sorry. Modal akhir yang kita tak ada. Modal awal kita dah ada kan? Sorry cikgu tersilap. Padam ni balik. Modal awal dia ni yang tadi atas ni lah kita kira ni. Kita belum kira lagi. Okey, kita kira dulu. Ni kita jumlahkan. Okay, ni pun kita jumlahkan juga. Liability. Liability jadi tolak. Jadi kita dapat 10390. Pindahkan ke modal tambahan sini. Dan juga dekat equity pemilik. Dua tempat yang awak kena masukkan. Okey, mana pula nak dapat modal akhir? Macam ni kita nak kira modal akhir. Okey, kita selesaikan dulu PKK. Sebenarnya daripada PKK ni kita boleh dapatkan amount sini. Yang penting tak? Umi tengah mengajar. Penting. Boleh nanti. Tak ada sekolah meletup kan? Ada. Kalau kau tak cakap sekarang, sekolah akan meletup. Okey. Sorry mana tadi? Okey, kita kira kat sini dulu, iaitu aset bukan semasa. Dapat sama dengan saya? Dah 11.43 dah. Korang pun dah ngantuk Dapat tak sama? Hello? Sama cikgu. Okey, lepas tu aset semasa, kira. Dapat berapa? 12580. Okey, sama dengan cikgu. Okey, liability semasa pula dapat berapa? 16200. Jadi modal kerja dia, aset semasa tolak liability semasa Ini tolak dengan ni, dia dapat negatif modal kerja dia. 3620. Satu yang saya nak ingatkan, aset semasa ni jumlah dia di bawah pelajar selalu dia pergi letak kat sebelah kiri dia pula, sebelah kanan dia ni. Salah. Sebab kita nak kena tolak dengan liability semasa, baru dapat kat sini. Modal kerja baru yang kat ujung sekali. Okey. Lepas tu kita tambahkan aset bukan semasa dengan modal kerja ni lah. Dapat tak sama dengan saya? Dapat cikgu. Okey. Yang soalan yang tadi kan sebab dia bagi modal akhir sekali, yang sebab dia suruh kira, tu tak mengapa. Itu senang, tapi sekarang ni sebab dia tak bagi, sepatutnya amount yang ini dia seimbang dengan yang bawah selepas liability bukan semasa. Jadi awak ambil saja amount, samakan macam ni. Dia sepatutnya seimbang kan, jadi dia sepatutnya sama.
Daripada sini, boleh cari tak berapa modal akhir dia? Kita kena buat apa ni? Modal akhir dia macam mana nak cari? Siapa tahu? Kita kena ambil 48903 ni, tolakkan dengan pinjaman. Sebab 8903 tambah 40,000 dapat 48903. Betul tak? Tapi sekarang ni kita buat cara yang terbalik. Kita buat cara backwards. Buat cara ke belakang. Boleh ikut ke? Cikgu, untung bersih tu tak perlu ke? Belum. Kita belum kira ni. Belum dapat lagi. Sebab dia tak bagi modal akhir kat kita tadi kan. Jadi ini cara nak cari modal akhir dia. Saya samakan ni dengan pembawah dia. Sebab ni sepatutnya seimbang. Lepas tu ini tolak dengan pinjaman. Saya dapatlah modal akhir. Kita buat cara backwards ke belakang. Oh, faham cikgu, faham. Kan? Umi Sasa ada orang tak puasa. Minggu ni ada 3. Lepas tu tengah 2. Lepas tu habis. Dia dah tu. Betul. Apan macam tu ya perangai dia Biar nanti Min cakap dengan cik sekejap. Abang boleh buka. Patutlah dia tenaga semacam. Dah pergi simpan. Patut ada tenaga buka. Okey, dah ke? Jadi sekarang ni modal akhir ni bolehlah dah isi kat sini. Iaitu 8903. Sekarang dengan sini pun kita boleh selesaikan dah. Ini tambah atas ni 540 darab 9443. Sekejap, salah. Ini pun didapat sebenarnya rugi bersih Dapat tak sama dengan saya? Jangan lupa buang perkataan untung ni. Boleh ikut? Boleh cikgu. Jadi rugi bersih ni kita bawa masuk kat sini. Kena salah tolak rugi bersih. Betul tak? 9443 dapat tolak 50 dapat 8903. Jap. 5 minit boleh? 5 minit. Tengah kelas. Okay. Alright. Okay, itulah cara pengiraan dia. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, untuk soalan ujian nanti,
Dia ada masuk sikit nisbah. Maknanya ada di antara ni nanti awak dah dapat benda lain PKK semua ni, adalah nisbah yang awak kena kira. Tak tahulah nisbah semasa ke, nisbah apa ke, awak kena kira. Untuk latihan hari Jumaat, awak cuba buat dulu. Kita akan bincang dalam kelas. Saya nak minta awak buat soalan. Okey. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7 Soalan nombor 7. Muka surat 31. Cik Hariza. Okey, boleh tak? Ada apa-apa nak tanya? Ni sekejap lagi saya sharekan juga dia punya nota ni, Jamboard ni. Dengan jawapan tadi. Video pun nanti bila dah ni saya upload lagi. Kok awak nak tengok balik dan juga boleh juga kawan-kawan yang lain kalau nak tengok. Okey, ada apa-apa nak tanya sekarang ni? Tak ada cikgu. Okey, jadi saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Tolong buat soalan nombor 7 tu ya. Kalau awak dah buat, kita bincang jadi dia akan jadi cepat sikit. Kalau tidak, kalau daripada A sampai Z saya baru nak terang, tak sempat 1 jam tu. Waktu maths hari Jumaat kita tukar masa. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam kelas hari Jumaat. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Bye. Jaga diri. Tadi Amirul nak tanya tak?